Di antara bidang yang dibincangkan dalam mukjizat saintifik Al-Quran ialah dalam bidang obstetrik. Obstetrik ialah bidang yang mengkaji tentang rawatan, kajian dan juga rawatan yang berkaitan ataupun berhubung kait dengan kehamilan, proses melahirkan anak dan juga tindakan yang perlu dilakukan selepas bersalin. Termasuk dalam bidang ilmu ini ialah penyusuan bayi selepas dilahirkan. Apakah kelebihan yang ada pada penyusuan susu ibu terhadap bayi? Sekarang ini zaman moden kita banyak melihat bahawa adanya susu-susu formula yang telah pun direka ataupun dibuat oleh kilang-kilang bagi membekalkan susu kepada bayi-bayi yang baru lahir. Namun demikian, secara tabiinya Allah telah menciptakan, menyediakan makanan untuk bayi yang baru dilahirkan, di mana sewaktu ibu mengandung, payudara ibu telah pun sedia untuk menghasilkan, untuk membekalkan susu apabila anak ini baru lahir. Sebab itulah kalau kita perhatikan, susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi, terutamanya semenjak bayi baru dilahirkan sehingga bayi berumur 6 bulan. Untuk membantu bayi ataupun memberi pengaruh yang besar terhadap bayi dalam pembentukan fizikal dan juga perkembangan mental si anak ataupun bayi. Susu ibu menjadi sumber makanan yang seimbang kepada bayi yang telah Allah ciptakan, Allah aturkan secara tabii untuk manusia supaya dapat memberikan bekalan makanan yang sempurna bagi tembusaran bayi secara semula jadi dan sihat sempurna, serta memberikan perlindungan imunisasi kepada bayi. Kalau kita lihat, kandungan keistimewaan susu ibu telah pun diiktiraf di sudut aspek sains, sosial, ekonomi dan juga agama, di mana susu ibu merupakan satu sebatian yang tiada tandingannya dengan mana-mana makanan ataupun susu buatan ciptaan manusia yang ada di muka bumi ini. Dan apa yang terkandung dalam susu ibu memang tidak boleh nak dibandingkan dengan kandungan yang ada dalam susu formula yang lain. Menyedari tentang hakikat ini, banyak NGO, badan-badan kerajaan di Malaysia dan seluruh dunia, termasuklah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, yang menyarankan agar bayi diberikan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan pemberian susu secara eksklusif ini ialah bayi yang baru lahirkan tidak diberikan apa-apa sumber makanan yang lain, melainkan hanya susu ibu sahaja. Ini kerana susu ibu dibandingkan dengan susu formula yang lain mengandungi kandungan 6 kali ganda lebih banyak protein, 5 kali ganda lebih banyak vitamin A, dan 12 kali ganda lebih banyak kandungan keratin, serta 7 kali ganda lebih banyak kandungan vitamin E. Dan kandungan-kandungan zat yang banyak berganda ini adalah penting sebagai perisai ataupun pembentukan sistem imunisasi kepada bayi serta untuk tembusaran bayi yang sempurna. Tambah lagi, 5 hari yang pertama apabila bayi dilahirkan, pastikan apabila anak kita baru dilahirkan, pada 5 hari yang pertama mereka mendapat bekalan susu ibu. Kerana di waktu inilah ibu akan mengeluarkan kolostrum daripada payudaranya untuk dibekalkan kepada si anak pada 5 hari yang pertama. Dan keunikan kolostrum, ia bersifat alkali, dan kolostrum merupakan vaksin pertama yang semula jadi yang telah Allah berikan kepada manusia yang perlu diberikan kepada bayi untuk melawan bakteria dan virus. Kolostrum
mampu melindungi atau kolesterol mengandungi kadar protein yang sangat tinggi, 3 kali ganda melebihi daripada susu ibu biasa. Kandungan protein pada kolesterol 3 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan susu-susu ibu yang lain. Sebab itulah kolesterol ini yang berwarna kekuningan pekat perlu diberikan kepada bayi yang baru lahirkan pada 5 hari yang pertama untuk membekalkan sistem imunisasi kepada bayi yang baru dilahirkan. Banyak kajian-kajian saintifik yang telah dilakukan tentang kelebihan susu ibu. Kajian yang dibuat di Brazil menunjukkan bahawa penyusuan bayi dapat mengelakkan kematian dan kemudaratan yang disebabkan oleh penyakit cerit-berit kepada bayi. Dan bayi yang tidak diberikan susu ibu berkemungkinan 25 kali ganda kemungkinan untuk berhadapan dengan kematian yang disebabkan oleh cerit-berit berbanding dengan bayi yang diberikan susu ibu. Sekiranya seorang bayi tidak diberikan susu ibu, kemungkinan dia untuk mendapat kematian yang disebabkan oleh cerit-berit 25 kali ganda, ataupun yang dinamakan sebagai kadar bayi yang mengalami sudden infant death, kematian mengejut, di kalangan bayi adalah berkurangan berbanding dengan mereka yang tidak menghisap susu ibu. Ini kajian yang dibuat di Brazil. Demikian juga kajian yang dibuat di Brazil terhadap 5,182 kanak-kanak yang menghisap susu ibu, di mana kajian ini mendapati mereka yang menghisap susu ibu kemungkinan untuk mendapat penyakit asma adalah jauh lebih rendah berbanding dengan mereka yang tidak mendapat bekalan susu ibu. Ini semua adalah kajian-kajian saintifik di mana artikel-artikel ini telah pun diterbitkan dalam jurnal-jurnal saintifik. Kajian yang dilakukan di Kanada terhadap 2,184 orang kanak-kanak yang berumur 12 hingga 24 bulan yang mendapat bekalan susu ibu dapat melindungi kanak-kanak tersebut daripada penyakit asma ataupun orang Sabah panggil ampus, semput. Dan kajian yang dilakukan di Australia terhadap 2,604 orang kanak-kanak di mana mereka yang mendapat bekalan susu ibu mempunyai possibility yang begitu rendah untuk mendapat penyakit asma sekiranya mereka diberikan susu ibu secara eksklusif paling kurang selama 4 bulan yang pertama. Ingat, pemberian susu secara eksklusif bermakna hanya susu ibu saja yang diberikan kepada bayi di waktu dia selepas dilahirkan, tanpa ada campuran makanan-makanan yang lain. WHO menggalakkan penyusuan susu ibu sekurang-kurangnya 6 bulan yang pertama secara eksklusif. Sekurang-kurangnya 6 bulan yang pertama. Selepas 6 bulan, barulah ditambah dengan makanan-makanan yang lain. Namun demikian, makanan tambahan boleh diberikan dalam masa yang sama. Susu ibu hendaklah terus diberikan sehingga kanak-kanak mencapai umur 2 tahun. So ini kajian-kajian saintifik yang telah ditemui oleh para saintis tentang kelebihan susu ibu, dan susu ibu seharusnya diberikan kepada kanak-kanak sehingga berumur 2 tahun dan paling kritikal adalah 6 bulan yang pertama. Sidang-sidang sekalian, bukankah penemuan para saintis ini selari dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 223, di mana Allah SWT berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wal walidatu, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka haulaini kamilaini, selama 2 tahun penuh. So, WHO mengesyorkan agar penyusuan susu ibu dilakukan selama 2 tahun. Namun demikian, penyusuan secara eksklusif
paling kurang dilakukan selama 6 bulan yang pertama. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi mereka yang nak menyempurnakan penyusuan, ya. So Allah mengesyorkan untuk kita memberikan susu ibu kepada anak-anak 2 tahun. Walaupun tidak dinafikan sekiranya ibu enggan melakukan demikian, ada sebab-sebab tertentu, ia tidak dilarang, bukanlah wajib, tetapi perkara yang digalakkan oleh Al-Quran untuk penyusuan ibu kepada bayi selama 2 tahun berturut-turut. Dalam ayat yang lain dalam surah Luqman, ayat yang ke-14, Allah SWT berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Apa yang Allah jelaskan dalam ayat ini? Wa wasainal insana biwalidayhi. Allah memerintahkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana ibunya telah pun mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini. Ini ayat yang kita nak tekankan. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia mula menyapih ataupun memisahkan susu anaknya selepas 2 tahun. Berarti Al-Quran memerintahkan ibu untuk menyusukan anak mereka selama 2 tahun. Nabi Muhammad SAW telah pun mengesyorkan kepada orang ramai untuk memberikan susu ibu kepada anak-anak mereka selama 2 tahun mengikut ajaran Al-Quran. Dan perkara ini sekarang telah pun diakui oleh para saintis bahawa pemberian susu yang terbaik kepada anak-anak ialah sehingga umur 2 tahun. Bahkan dalam 6 bulan yang pertama perlu diberikan secara eksklusif. Siapakah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW perkara ini? Sedangkan fakta-fakta saintifik tentang jenis-jenis nutrien ataupun zat-zat yang ada pada susu ibu tidak diketahui secara detail di zaman turunnya Al-Quran. Benarlah apa yang Allah sebutkan Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti mukjizat saintifik Al-Quranul Karim.